Ya, Alhamdulillah. Pak Haji sambung lagi ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar hari ini bapa ibu tuan puan sekalian, saudara-saudari? Ya, bagaimana masih lagi menyambut hari lebaran, hari raya, selamat hari raya yang ke-7. Hari raya ke-6 bagi mereka yang berpuasa. Mereka yang puasa ya 6 hari. Seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun ini. Ya, jadi hari ini hari yang hari raya lah. Pak Haji pun hari ni buat ketupat sikit lah. Orang kata makan dengan rendang, sambut walaupun tak ramai dalam hutan ni, sambut jugalah, makan je lah seorang-seorang pun tak mengapa ya. Jadi Alhamdulillah, terima kasih pada ahli keluarga yang datang. Alhamdulillah. Cerita kita ini pasal apa ya? Pasal tungkat ali, Eurycoma longifolia. Dulu kita kalau pergi ke hutan, banyak ni di hutan, di Bukit Hijau, di Kedah, di Gunung Jerai tempat Pak Haji tinggal ni, di atas tu banyak tungkat ali. Ya. Jadi kita kalau pergi ke hutan, agenda dia siapa boleh cabut pokok tungkat ali. Itu dia. Masing-masing nak tunjuk kuat lah kononnya. Pokok tungkat ali ni kalau besar batang ibu jempol Pak Haji ni pun cabut dia tak naik. Kuat sebab akarnya masuk ke dalam sekali, cabut tak naik. Apatah lagi dengan meter cabut daripada belakang tu, semua tak betul lah. Lagilah tak naik, depan pun tak naik, macam mana nak cabut dari belakang? Masya Allah. Jadi pokok Eurycoma longifolia ini nama saintifiknya Eurycoma longifolia. Ya, nama tempatannya tungkat ali ataupun pasak bumi Indonesia panggil, atau bidara pahit, tongkat baginda, penawar hutan, semua ada nama-nama. Tetapi nama lokal ini kita tak boleh ya, sebab suatu tempat namanya berbeza. Kita tengok nama saintifiknya daripada keluarga Simarubacea. Dia ada bahan pahit. Jadi kalau kita ambil bahan pahit itu memang pahit betul, kita rebus ya. Rebus betul-betul, biar panas betul-betul, baru dia boleh keluar bahannya itu. Sebab dia pokok yang berkulit keras ini, berbatang keras. Berartinya dia seluruhnya tebal. Kalau kita tak pecahkan betul-betul, dia tak keluar. Jadi itulah yang Pak Haji sebutkan, bahawa banyak orang minum kopi radik tapi cara sedia tu tak betul. Jadi oleh sebab itu, maka pada hari ini Pak Haji berharap bahawa semua yang mengikuti dan melihat ini dapat memahami cara menggunakan dan apa fungsi-fungsinya. Baik, pokok Eurycoma longifolia ini terkenal sebagai pokok yang mengobati untuk demam. Ya, dalam Perang Dunia yang Kedua dia digunakan untuk demam malaria. Apakah dia daripada Eurycoma lactone, Eurycoma non, ataupun dia daripada pasak bumi A, pasak bumi B, ataupun dia flavonoid yang ada di dalam quasinoid yang ada di dalam tumbuhan ini, itu kita tak bincang lah. Sebab itu perbincangan itu lebih spesifik kepada ahli chemistry, ahli kimia. Kita sebagai perawat herba ini, dia ambil secara umum apakah pengalaman penggunaan itu lebih penting pada kita. Baik. Jadi demam ini apabila kita ambil dia, Masya Allah. Ya, biasanya kalau orang nak demam, dia minum pokok akar rebusan pasak bumi ini, dia tak jadi demam. Jadi daripada pokok itulah, akar itulah yang dialihkan ke dalam kopi radik. Kopi radik itu mengandungi pahit. Kopi radik itu adalah pahit daripada pasak bumi. Sebab tu kalau kita nak demam, kita tak jadi demam. Ya, sebab apa? Sebab pahit daripada pokok pasak bumi ini menyebabkan tak jadi demam. Bukannya demam malaria saja, demam apa saja. Sebab dia mempunyai aktiviti antivirus dan antibakteria yang sangat-sangat baik. Masya Allah. Ya, ini telah terbukti dalam Perang Dunia yang Kedua. Jadi oleh sebab itu, maka bila timbul saja isu virus COVID-19 ini, maka salah satu penelitinya meneliti tentang kemungkinan besar pasak bumi boleh digunakan.
Memang benar pasak bumi itu telah digunakan, tapi dirahsiakan, dikunci rahsianya supaya tidak semua orang mengetahui bahawa antivirus COVID-19 itu daripada pasak bumi. Tidak mengapa. Itu persoalan yang kedua. Nanti akan kita bahaskan nanti dalam pandangan-pandangan kritikal kita, pandangan-pandangan ekstrim kita tentang bagaimana herba ini bakal menjadi herba besar dunia. Masya Allah, Masya Allah. Bapa Ibu sekalian, pokok pasak bumi ini dia sebenarnya herba panas, tapi bersifat diuretik. Itu yang menarik. Bagaimana herba panas bersifat diuretik, ya? Dia akan memperbanyakkan kencing. Jadi kalau kita ambil itu, dia banyak kencing. Bila dia banyak kencing, panas yang tersimpan dalam tubuh badan kita keluar. Jadi oleh sebab itu, maka dia menurunkan daripada panas badan. Kerana sifat diuretiknya itu. Jadi kalau ada orang tanya kita kenapa, bagaimana cara pokok tongkat ali ini menghilangkan demam panas? Kerana dia bersifat diuretik. Jadi oleh sebab itu orang dahulu juga telah menggunakan sesuatu yang bersifat diuretik ini seperti akar lalang, akar buluh, akar teming dan pokok-pokok diuretik yang lain itu digunakan sebagai anti-hipertensi untuk turunkan darah tinggi. Jadi pokok tongkat ali ini menurunkan tekanan darah tinggi sebab dia juga diuretik. Cubalah kita pergi ke rumah sakit, ke hospital. Doktor akan bagi ubat, sama ada ubat untuk darah tinggi itu beta block. Namanya beta block, ataupun doktor akan bagi ubat yang bersifat diuretik. Kalau dia beri ubat diuretik, sama juga dengan pokok pasak bumi yang mempunyai sifat diuretik. Jadi oleh sebab itu kenapa orang minum daripada pasak bumi itu boleh menurunkan tekanan darah tinggi. Masya Allah, hebat. Ya, itu adalah antaranya sebab sifat diuretiknya. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa ubat demam kita bukan antibiotik. Ubat demam kita bukan kimiawi. Ubat demam kita ialah kopi radik. InsyaAllah. Setuju dengan pandangan Pak Haji ni? Sebab apa? Sebab dia adalah bersifat alami. Jadi kalau orang tu demam, ambil saja kopi radik. Termasuk demam virus juga dan sebagainya, ambil kopi radik. Sebab kopi radik itu dia akan meningkatkan sel darah putih untuk mempercepatkan, menguatkan sistem imuniti untuk sembuhkan tubuh badan kita. Kalau kita tak minum kopi radik, ambil masa lama. Kalau demam masa lama, mudah demam, mudah sakit. Tapi kalau kita ambil kopi radik, kan dah lama dah tak sakit. Cuba kita jujur, berjawab secara jujur di sini. Ramai orang yang mengambil kopi radik yang tak sakit lagi, kan? Ini kan satu kebenaran. Ini bukan hipotesis. Ini bukan andaian, bukan andaian satu, andaian dua. Tidak, ini adalah kebenaran. Kebenaran ini pun bukan daripada Pak Haji, bukan. Ini daripada kelebihan yang Allah berikan kepada pasak bumi. Bukan bagi kepada Pak Haji. Pak Haji hanya cuba menyambungkan semula supaya dia digunakan oleh umat. Masya Allah. Itu yang pertama, demam, ya. Pokok pasak bumi ini dia batangnya liat, keras lagi. Daunnya kalau kita ambil, kita ramah, kita buka, dia terbuka, dia tidak pecah sebagainya. Dulu minta maaf lah, ya, dulu orang guna untuk mandi anak-anak yang tak boleh berjalan, dan juga digunakan. Ini tak bagus lah Pak Haji cerita ni. Orang yang nak buat belaga ayam tu, ayam sabung, ayam jaguan, bahasa Indonesia ayam jaguh, dimandikan dengan pasak bumi. Dia jadi apa? Kulitnya jadi kenyal, tidak bisa diluka oleh taji, keris ayam tersebut. Masya Allah. Itu yang baiknya. Seperti mana yang Pak Haji sebutkan, mandikan juga daripada daunnya itu untuk anak-anak yang tak boleh berjalan 2 tahun, dah tak boleh jalan lagi. Ini bagaimana caranya? Daun seringan dan juga digunakan bersama dengan daun pasak bumi. Masya Allah, buat mandian. Orang stroke juga mandi dengan daun pasak bumi. Ya, orang yang ada darah tinggi juga mandi dengan pasak bumi. Ya, itu adalah antara penggunaan secara tradisional yang digunakan sejak daripada dulu. Masya Allah. Satu perkara yang sangat menarik, Pak Haji bertemu dengan seorang penyelidik
ya, penyelidik daripada Universiti Putra Malaysia di suatu masa dulu lah. Seorang penyelidik, seorang profesor ya, yang telah membuat kajian terhadap pokok pasak bumi ini, dan akhirnya Malaysia telah patentkan pokok pasak bumi ini di pasaran dunia. Patentkan. Sebab apa? Sebab ada kelebihan dia. Apa di antara? Yang pertama sekali, pokok pasak bumi ini dia adalah baik untuk infertility, untuk orang yang tidak subur. Infertility itu terkait dengan kematangan, terkait daripada jumlah, terkait daripada aktiviti kecacatan daripada sperm, count of sperm. Itu sangat menarik. Di mana dicuba kepada tikus. Ya, kajian yang telah buat dicuba kepada tikus. Pak Haji melihat kajian tersebut dan berdiskusi dengan profesor yang membuat kajian tersebut. Beliau menyatakan bahawa berlaku peningkatan hormon sebanyak 480%. InsyaAllah bukan 100%, 480%. Masya Allah. Jadi menunjukkan bahawa dia ini betul-betul menjadikan seorang yang infertility, yang tak subur, yang tak dapat surat keturunan, biiznillah dengan izin Allah kita cuba. Dan sejak daripada Pak Haji keluarkan kopi radi dan kapsul radi ini, alhamdulillah ramai yang pasangan yang tak dapat surat keturunan yang sudah dapat hamil dan sebagainya. Masya Allah. Laki-laki pun boleh hamil, perempuan pun boleh hamil. Itu di antaranya. Jadi kajian ini sangat menarik untuk infertility ini. Bila diberikan kepada kepada tikus jantan, maka dilihat kekerapan tikus jantan itu pergi kepada tikus betina itu lebih kerap. Berarti ini meningkatkan libido. Bagi seekor tikus jantan kepada tikus betina. Begitu juga bagi tikus betina, bila diberikan dengan ekstrak daripada pokok pasak bumi ini, maka dia juga berjaya merintas arus listrik ringan pergi kepada tikus jantan. Jadi menunjukkan bahawa kedua-dua laki-laki dan perempuan boleh menggunakan ini, dan dia meningkatkan dan mengatasi masalah dingin, frigid ataupun dingin di antara dua keluarga tersebut. Ini juga sangat penting kadang-kadang ya. Kadang-kadang herba ini diperlukan untuk tujuan tersebut. Jadi oleh sebab itu, yang Pak Haji nak cerita yang lebih menarik bukan dekat situ. Tetapi yang paling menarik digunakan secara tradisional untuk orang yang untuk orang penyakit kanser. Kanser ni menarik. Bahawa kita harus memikirkan bahawa setiap hari masyarakat kita terdedah dengan kanser. Kita tak boleh nak melarikan diri. Hari ini kalau kita pergi di tempat-tempat kanser, rawatan kanser, kita akan mendapati pelbagai jenis kanser yang kena di peringkat usia tua, usia muda, peringkat anak-anak lagi. Allahu Akbar. Kita tahu bahawa kanser ini, ia nak survive yang bukanlah mudah, Masya Allah. Jadi gelap. Jadi ada satu harapan baru ya, satu harapan baru sebelum keluarnya bajakah, yang Pak Haji selalu sebut bajakah itu. Pokok Eurycoma longifolia, tongkat ali ini telah didapati bahawa dia mempunyai aktiviti anti-kanser, terutamanya untuk kanser paru-paru. Dan ada penelitian mendapati dia baik untuk kanser leukemia. Walaupun ada pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan statement ini, tetapi ada penelitian-penelitian yang lengkap bahawa dia baik untuk leukemia, kanser darah. Dan kalau ditanya kepada Pak Haji sendiri, pengalaman Pak Haji untuk merawat kanser apa yang paling sukses sekali? Yang Pak Haji nak sebut, yang paling sukses sekali guna pokok pasak bumi ialah kanser otak. Kanser otak. Sebab banyak sekali orang berlaku tumor, ketumbuhan di otak, kanser otak ini yang Pak Haji akan berikan kapsul radik. Satu. Kedua, spirulina.
Ketiga, omega 3. InsyaAllah kecil. Sembuh, tak perlu operation. Operation tu kan bahaya di bahagian kepala ini. Ya habis wang juga, itu tak mengapa, wang boleh kita cari kalau kita sihat. Tetapi kan bahaya. Kawasan yang paling sensitif, kawasan kepala. Jadi itu adalah pengkaedahannya. Anti kanser. Jadi kalau begitu, dia juga baik untuk mengelakkan daripada tumor. Baik untuk apa? Kista, fibroid. Untuk pembengkakan kelenjar getah bening, limfoma, untuk semua jenis kanser. Sebab dia ini adalah satu bahan yang ada di dalamnya itu yang bertindak sebagai antioksidan yang tinggi. Nanti Pak Ji nak cerita pasal antioksidan ni. Anti pengaratan tubuh dan sebagainya. Macam mana nak tengok pokok tu mempunyai kadar antioksidan yang tinggi? Macam mana? Kita lihat nanti. Namun begitu, di sini kita lihat bahawa masalah kista, sis, fibroid, myom ini berlaku setiap hari kepada masyarakat kita. Dan kita bukan daripada kuman, bukan daripada virus. Kanser bukan daripada kuman, bukan daripada virus. Dia terjadi. Orang yang tak sangka-sangka dia dikatakan sihat, tiba-tiba sakit. Pak Haji pernah berjumpa dengan seorang orang besar di Malaysia yang dia sihat, selalu berjoging. Tiba-tiba masa 1 minggu saja dia demam. Didapati dia ada kanser prostat. Padahal dia menjaga semua pemakanannya dan sebagainya. Yang ini nak sebutkan bahawa bagaimana cara kita fikir kepada kehidupan kita ni, bahawa kita tak boleh mengelakkan daripada makanan-makanan. Boleh, Pak Ji sebutkan sini, makan organik, makan yang baik-baik. Tapi kita bukan duduk dalam satu kampung di sini saja. Kita berjalan. Kita pergi rumah tetangga kita, dia angkat dia punya makanan. Dia tak dengar tentang ilmu herba. Kita pergi rumah kaum family kita, dia angkat makanan. Dia tak dengar kuliah kita. Jadi kita makan juga. Jadi oleh sebab itu maka kita perlu kepada yang bersifat pencegahan, prevention. Jadi apakah dia herba prevention yang kita nak ambil? Dia adalah pasak bumi. Bagaimana nak ambil pasak bumi? Pahit, orang susah nak minum. Masukkan dia ke dalam kopi. Maka namanya kopi radik. Radik itu maknanya akar. Tetapi sebenarnya yang tersirat di balik yang tersurat, Pak Haji sebenarnya berfikir radik itu asalnya ialah akar pasak bumi. Akar pasak bumi. Jadi itu adalah antaranya. Jadi kalau kita tengok labeling kita awal-awal dulu, di dalam packaging kopi pasak bumi ini ada pokok tongkat ali. Ada pokok tongkat ali. Tetapi oleh kerana kita nak pasarkan untuk pasaran ekspor, pasaran luar negara, maka kita tak boleh masuk gambar pokok pasak bumi di situ. Tidak boleh. Ya, sebab itu akan diklasifikasi di dalam klasifikasi obat. Dia bukan bentuk minuman. Jadi oleh sebab itu maka apa yang Pak Ji nak sebutkan sini, kita ambil pasak bumi untuk pencegahan. Siapa? Orang yang bapaknya kena penyakit kanser, ibunya kena penyakit kanser, kakak abangnya kena penyakit kanser, kenapa dia tak mencegah, tak melakukan prevention sebelum dia terkena? Macam mana supaya kita dapat ambil rutin? Ialah minuman kopi. Kopi ada banyak jenis. Semua kopi-kopi kita, radik termasuklah radik IQ, saja yang kita tak masuk. Yang lain semua di dalam radik black, radik gamak, radik halia, radik kacik Fatimah, semua di dalam itu dimasukkan. Sebab apa nak masukkan? Sebab dia ubat untuk tahan. Jadi kalau kita nak tengok, tengok Pak Haji sebut tadi, macam mana kita nak tentukan suatu pokok tu dia mempunyai kadar antioksidan yang tinggi. Antioksidan tu apa dia? Antioksidan tu kalau dalam tubuh badan manusia dipanggil antibody. Kalau dalam tumbuh-tumbuhan, antioksidan. Antioksidan itu adalah melindungi pohon tersebut daripada berbagai penyakit, stres, ataupun apa juga patogen-patogen, apa juga dia punya tekanan-tekanan semasa cuaca dan sebagainya. Kita tengok pokok pasak bumi, walaupun musim kering dia tetap besar.
kukuh, kuat. Kalau di badai angin, pohon lain tumbang dulu. Pohonnya belum tumbang lagi sebab kulitnya, batangnya liat. Pokok pasak bumi ini, akarnya masuk ke dalam tanah, mengambil mineral-mineral di dalam tanah dalam. Dia bukan duduk di atas, ke dalam tanah. Jadi kemudian dia membina resisten. Itu dipanggil antioksidan. Oksidize itu atau oksidan itu ialah proses keracunan, pengaratan di dalam tubuh badan manusia itu. Kita sebut dia oxidize. Dia jadi oxidize. Ya, dia jadi pengaratan, menyebabkan organ-organ kita lemah. Begitu dia dalam tumbuh-tumbuhan, dia jadi pokok tu akan jadi lemah. Maka Allah jadikan satu bahan-bahan vitamin, mineral dan bahan-bahan yang wujud di dalamnya sebagai antioksidan untuk melindungi pohon tersebut supaya jangan tumbang, jangan kena penyakit, jangan lemah, jadi kuat. Maka daripada antioksidan itu kita ambil, masukkan tubuh badan kita, antioksidan tersebut menjadi antibody. Boleh jadi vitamin yang ada di dalam pasak bumi, boleh jadi mineral, boleh jadi ada bahan aktif, kimia-kimia tertentu yang bersifat alami yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu. Bila kita ambil, dia jadi, kita pula jadi kuat. Kita minum air pasak bumi yang kuat, kita menjadi kuat. Itulah yang diamalkan oleh nenek moyang kita dulu, tonit. Ya, tonit atau dipanggil sebagai untuk memberikan tenaga. Bila kita kuat tu, dia munculkan tenaga. Tenaga itu kita resisten. Sebab itu ramai yang sudah tak demam dan sebagainya. Tetapi kalau dia ambil dalam bentuk radik kapsul ini, dia lebih kuat. Lebih kuat sebab dia lebih pure dan dia lebih halus. Kita telah mesinkan dalam bentuk debu halus 100 mesh itu untuk bolehkan penyerapan dan sebagainya. Dan dia ini baik untuk demam, baik untuk malaria, baik untuk barah dan kanser. Dan dia baik juga untuk disfungsi seksual. Ini sangat penting. Ya, kita merawat untuk orang yang ada masalah disfungsi seksual ini, iaitu bagi lelaki yang suka lelaki, perempuan yang suka perempuan. Ini adalah yang terbaik. Dia akan dia akan kembali semula. Ya, dia akan menjadi, orang kata hormon, kalau untuk lelaki itu dia jadi hormon lelaki semula. Ya, tapi kita bagi untuk orang lelaki, itu adalah di antaranya. Jadi apa yang saya nak sebutkan diri, dia mempunyai hormon. Ya, bagaimana kita tengok bagaimana dia dicuba pada tikus meningkatkan libido dan meninggikan count of sperm sampai 480% daripada hormon lelaki, testosteron. Jadi kita dapat melihat bahawa ini adalah terbaik sekali untuk hormon. Untuk hormon. Jadi oleh sebab itu, maka kita jadikan dia sebagai minuman. Dan dia baik juga untuk tekanan darah tinggi dan dia baik juga untuk penyakit kencing manis. Sebenarnya dalam kopi radik itu ada herba-herba untuk penyakit kencing manis. Akar mengkudu kencing manis, pasak bumi kencing manis, akar larak astringent kencing manis, pokok halban kencing manis, tebu gajah kencing manis. Jadi daripada kopi radik itu sebenarnya ubat untuk kencing manis, tetapi malangnya, ya, kerana air yang kita masak itu tak betul-betul panas. Tak betul-betul panas. Jadi bila air itu tak betul-betul panas, dia tidak terlarut. Dia tak keluar. Jadi bila dia tak keluar, dia tak boleh jadi ubat untuk kencing manis. Ya, dia akan terasa gula. Jadi bila kita ambil itu, ada yang Pak Haji nama dia dengan kopi sihat. Kopi sihat itu low sugar, brown sugar. Ada kopi brown sugar, menggunakan brown sugar. Kalau kita gunakan yang kopi sihat itu memang low sugar, kalau kita ambil dia, memang ternyata dia untuk penyakit kencing manis. Ternyata untuk kencing manis. Bukan hanya takat kencing manis, tapi banyak orang yang beritahu Pak Haji, untuk orang buasir paling terbaik gunakan kopi radik sihat. Itu dia punya begitu. Kalau begitu, kalau kita tak mau itu ni kapsul radik.
Kapsul radik ini sudah cukup sempurna, cukup elok kalau kita ambil untuk memperbaiki untuk orang yang ada masalah kencing manis. Sebab apa? Di dalamnya itu sudah ada daripada Eurycoma longifolia. Jadi Bapak Ibu, tuan-puan sekalian, Pak Haji ni cuba untuk nak membawa kita melihat bahawa secara praktikalnya kita barangkali kita tak boleh ambil akak tungkak Ali nak rebus minum hari-hari. Apatah lagi nak bagi orang minum, dia tak praktikal untuk masyarakat hari ni. Masyarakat hari ni dia nak instant. Jadi kopi itulah yang paling instant. Jadi memilih kopi yang mana yang lebih baik. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Dan ada satu lagi obat, dia ini menghilangkan stres ataupun kegelisahan. Ini menarik. Menarik sekali kerana dia menghilangkan kegelisahan. Jadi kalau orang tu dia minum kopi radik, dia mendatangkan ketenangan. Jadi kalau selalunya orang minum kopi pun dia ada orang kata ketenangan, kafein dan sebagainya. Bukan. Ini bukan sebab kafeinnya, tetapi sebab pokok tongkat ali sendiri mempunyai suatu bahan yang boleh meriliskan perasaan beban di dalam pemikiran kita. Sebab itu dulu orang banyak ketawa dekat Pak Haji. Bila Pak Haji kata orang kesurupan, orang masuk hantu, masuk jin, bagi dia minum kopi radik, sembuhlah. Dia kata, sebab apa minum kopi radik? Orang masuk kesurupan jin ni, jin bukan nak minum kopi radik. Tidak. Tetapi dihilangkan beban, kesusahan dalam pemikiran. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kopi-kopi yang lain beredar di pasaran dunia tidak memberikan kesan ketenangan, release, rest, itu boleh jadi besar, big company di dunia. Kenapa kopi yang boleh memberikan kesan sampingan yang baik kepada pengguna tak boleh jadi big company di dunia? Kenapa? Kita harus berfikir besar. Ya, mungkin kerana mereka telah memulakan 100 tahun dulu. Kita baru bermula 10 tahun. Misal kata sebagai contohnya begitu. Cumanya kita kena lihat bahawa potensi ini boleh digarap untuk kita mengambil peluang bahawa advantage daripada pokok pasak bumi ini boleh memberikan salah satu solusi kepada masyarakat hari ini. Hari ini banyak orang stres. Hari ini banyak orang yang fikirannya tak tenang. Hari ini banyak fikiran orang yang nak bunuh diri. Ya, kita tak salah kita mengingati mati. Nabi kata orang yang paling pintar yang banyak ingat mati. Betul. Kerana Nabi suruh kita membuat persiapan. Tidak, ini bukan ingat mati kerana nak buat persiapan. Ini kecewa, derita, sebagainya. Banyak lagi ucapan yang Pak Haji dengar ni. Aku kalau Islam itu benarkan untuk bunuh diri, aku dah bunuh diri dah. Betul ke ucapan tu? Tak betul ucapan itu. Orang itu tak betul. Dan orang itu adalah orang yang tak bersyukur dia diciptakan Allah sampai ke usia dia sekarang itu. Dia akan gelisah terus selagi dia tidak mensyukuri apa yang Allah beri padanya. Kadang-kadang ketika kita sedang menyebut begitu, kita kata kita tidak ada sepatu. Susah. Susah apa? Tidak ada sepatu. Bayangkan orang yang tidak ada kaki. Bagaimana? Kita kata kita berat, tapi bayangkan orang yang lebih berat lagi. Kita kata kita tidak ada rumah, kita hanya kontrak rumah. Ada orang yang hidup di bawah jambatan. Ada orang yang tidak tahu lagi ke mana arah hidupnya. Kita kata kita tidak ada saudara, tapi masih ada saudara keliling kita. Walaupun kita tak mesra, misal kita tak mesra lah, keluarga kita pun tak datang sebagainya, tapi masih ada. Tapi bagaimana dengan orang yang hidup sebatan kara dirinya sendiri? Allahu Akbar. Ini kita saksikan dengan hati, jangan saksikan dengan mata. Jangan pernah merasakan kita ini kurang. Jangan pernah merasakan kurang. Rasakanlah apa yang lebihnya kepada kita. Itu di antaranya. Ya, yang mana baru-baru ni dalam COVID ni Pak Haji nak cerita ulang lah. Bagaimana seorang kaya yang kena COVID-19,
Dia kata aku ada kekayaan semuanya, boleh membeli semuanya, apa yang aku ingini boleh duduk. Ketika dia duduk di dalam tempat akhirnya itu, ketika bernafas dia tak boleh bernafas, dia kata sakit yang amat sangat. Ketika tu dia menulis, alangkah bersyukurnya dahulu aku, kerana setiap aku menyedut nafas ini tak perlu bayar kepada Allah SWT. Dan betapa aku menghargai hari ini. Setiap nafas yang aku ambil itu, kalau tak ada oksigen, sakitnya yang amat sangat. Itu yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa pertama sekali ketika kita sedar, kita dengar kuliah Pak Haji hari ini, kalau masih belum lagi kita kata syukurlah ya Allah. Sekalipun Allah mengambil apa jua daripada kita, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Baik, Pak Haji berhentikan dulu untuk membenarkan iklan. Silakan.